Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 3 bidang sirah wahyu teragung. Marilah sama-sama kita mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan kita faham topik pada hari ini dan dapat dihayati dalam kehidupan seharian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat pula apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud wahyu. Yang kedua, menerangkan peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Seterusnya, menyenaraikan kepentingan wahyu. Dan yang keempat, menyenaraikan iktibar atau pengajaran peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Marilah sama-sama kita menekan butang langgan subscribe serta loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Mudah-mudahan memberikan manfaat insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Marilah kita lihat gambar yang saya sediakan untuk tatapan kamu. Soalan saya, apakah gambar ini? Ya, sebuah bukit ataupun dipanggil sebagai Jabal An-Nur. Itu secara tepatnya, ataupun bukit yang bercahaya dalam bahasa Melayu. Tahukah anda bahawa Jabal An-Nur ini terletak 3.2 km dari Mekah? Keadaan bukit ini berbatu, berpasir dan kering seperti yang kamu nampak. Ketinggian bukit ini ialah 640 meter. Di puncaknya terdapat Gua Hira. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Apakah kaitannya dengan tajuk kita? Mestilah ada kaitan kerana inilah tempat turunnya wahyu yang pertama, iaitu di Jabal An-Nur ini. Baiklah, mari kita teruskan dengan maksud wahyu terlebih dahulu. Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Kita peroleh wahyu Allah ini juga menerusi Al-Quran. Baiklah, itulah warisan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk dijadikan sebagai panduan. Marilah kita lihat pula penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira. Baiklah, tarikhnya berlaku pada 17 Ramadan sia Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ialah 40 tahun. Malaikat yang menurunkan wahyu ialah Malaikat Jibril alaihi salam. Ini adalah pandangan jauh dari Jabal An-Nur. Di puncaknya terdapat Gua Hira, turunnya wahyu yang pertama. Baiklah, kita teruskan lagi dengan peristiwa penurunan wahyu. Mari sama-sama kita baca dan hayati. Malaikat Jibril alaihissalam telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda beribadah.
Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, iaitu memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Baiklah, inilah kisah peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Baiklah, dalam perenggan ini kita lihat isi penting yang pertama. Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW ketika baginda beribadah di Gua Hira. Apa yang berlaku? Malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu meminta baginda untuk membaca, tetapi tidak boleh. Selepas 3 kali dipeluk oleh malaikat Jibril, maka baginda dapat membaca. Okey, Iqra, iaitu membaca ayat 1 hingga 5 dari surah Al-Alaq. Ini merupakan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita lihat wahyu yang pertama ini. Okey, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Mari sama-sama kita dengarkan dan hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Inilah surah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa selepas penurunan wahyu, apa yang berlaku? Baginda pula menemui isterinya Khadijah alaihissalam. Isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya Warqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Warqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Baiklah, selepas penurunan wahyu, baginda segera pula menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan yang takut kerana kali pertama bertemu dengan malaikat Jibril. Baiklah, seterusnya Khadijah menyelimutkan baginda dan menenangkan baginda. Okey, inilah dapat kita lihat bukti Khadijah sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Tahu baginda dalam keadaan ketakutan, Khadijah menenangkan baginda, menyelimutkan baginda dengan penuh kasih sayang. Baiklah, seterusnya bertemu dengan Warqah bin Naufal, iaitu seorang pendeta Nasrani, dan menurut Warqah bin Naufal ini, baginda dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Baiklah, kita lihat apakah kepentingan wahyu. Okey, sangat penting. Yang pertama, sebagai medium atau alat untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Terdapat apa yang Allah suruh, Allah perintahkan, Allah larang, terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, mematahkan hujah orang kafir. Orang-orang kafir suka berdebat, ada macam-macam pahaman. Jadi hujah di dalam Al-Quran itu dapat dijadikan sebagai nas atau bukti untuk melawan hujah-hujah orang kafir.
mematahkan hujah-hujah orang kafir. Dan kebanyakannya apabila berdebat dengan orang Islam, akhirnya orang kafir akan mengaku kalah, kerana Islam merupakan agama yang benar dan tidak boleh dipertikaikan. Sebab itulah ramai yang memeluk Islam bila tahu kebenarannya. Yang ketiga ialah memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Al-Quran itu wahyu yang terkandung di dalamnya, mukjizat di dalam Al-Quran tersebut merupakan penyelesaian masalah hingga akhir zaman. Betapa hebatnya wahyu Allah itu. Baiklah, yang keempat, menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Apakah perkara sam'iyat? Sam'iyat ialah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan fikiran kita serta panca indera manusia, hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis sahaja. Yang kelima, kepentingan wahyu mengandungi iktibar tentang peristiwa-peristiwa yang lalu, kisah-kisah dahulu untuk dijadikan sebagai pengajaran. Nak tahu, mestilah buka Al-Quran, tafsir di dalamnya banyak menceritakan kisah-kisah terdahulu sebagai pengajaran. Baiklah, kita lihat pula iktibar peristiwa penurunan wahyu yang pertama. Apa pengajaran yang dapat kita lihat? Yang pertama, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bukan Al-Quran itu yang turun dari langit, tetapi ayat-ayat Al-Quran itulah merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebagai pengajarannya, kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sahajalah jawapan untuk kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Yang kedua ialah Nabi Muhammad SAW gigih mendaki Jabal An-Nur untuk ke Gua Hira. Tinggi lebih kurang 600 berapa meter tadi? 640 meter tinggi tu. Sekarang ni ada tangga. Itu pun memerlukan masa berjam juga ya untuk naik ke sana. Jadi itulah kegigihan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai pengajaran untuk kita mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Tahukah kamu bahawa Nabi Muhammad SAW suka beribadah di Gua Hira sebelum wahyu turun lagi pun. Jadi apabila kita berkesempatan untuk menunaikan umrah nanti, kita sedialah untuk melihat Jabal An-Nur itu tersebut. Jika boleh, naiklah hingga ke Gua Hira untuk menikmati tempat di mana wahyu yang pertama turun. Baiklah, kita sambung lagi. Pengajaran daripada penurunan wahyu yang pertama ini, Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah walaupun masyarakatnya menyembah berhala ketika itu. Jadi pengajaran untuk kita ialah kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak baik yang ada di sekeliling kita. Kita mestilah menjadi diri kita sendiri, dan apabila ada anasir-anasir yang buruk, kita tidak terikut-ikut. Baiklah, kita teruskan lagi dengan iktibar yang terakhir, iaitu wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Jadi pengajarannya tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Baiklah, terima kasih kerana menonton hingga ke akhirnya. Yang baik itu datang dari Allah dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri. Kita bertemu lagi dalam video pelajaran akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.